Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Harayati binti Jamil akan mengajar Matematik Tingkatan 5 Bab 1 Ubahan. Itu 1.1 Ubahan langsung. Jom. Okey, dalam subtopik 1.1 Ubahan langsung, pecahan adalah 1.1b. Hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Standard pembelajaran adalah menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Okey, terdapat dua ubahan langsung di sini. Yang pertama, anak-anak tengok Y berkadaran dengan X. Okey, so Y berkadaran dengan X. Simbol dia macam ni. Dan dalam bentuk persamaan, kita boleh ubah sebagai Y sama dengan KX. K ialah pemalar. Okey. Yang kedua, jika X tu kuasa N, boleh ditulis sebagai Y berkadaran dengan X kuasa N. Dan dalam bentuk persamaan, ia akan jadi Y sama dengan K X kuasa N. Okey, bila kita tukar berkadaran ni, simbol kita letak dalam bentuk persamaan sama dengan, kita akan wujudkan nilai K. K ni apa dia anak-anak? K adalah pemalar. Okey, faham anak-anak? Okey, sebelum kita tengok contoh 2, cikgu ulang sekali lagi. Tadi persamaan kita dah bagi. Kalau dia bagi Y berkadaran dengan X, kita akan ubah dalam bentuk persamaan. Y sama dengan KX. Dan kalau dia bagi Y berkadaran dengan X kuasa N, kita akan bentuk persamaan Y sama dengan KX kuasa N. Okey, jom kita tengok soalan. Soalan ni bagi masa dalam T. T ni adalah X lah. Okey, kita kena ubah X tu dalam bentuk T. Dan Y kekal Y. Soalan, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Dan tuliskan bentuk hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey anak-anak, jadi step pertama, anak-anak kena cari bentuk dulu persamaan. So, dia dah bagi T, dia dah bagi Y. Jadi persamaan yang pertama, Y sama dengan KT. Okey. So, kita nak cari nilai pemalar sebab kita nak tentukan berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Kita kena cari nilai pemalar. Nilai pemalar tu adalah K. So, K sama dengan Y bahagi dengan T. Okey, jadi kita cek sekarang. K sama dengan Y. Dia dah bagi dalam jadual yang pertama. Nilai dia adalah 14. T adalah 2. So, 14 bahagi 2, kita akan dapat 7. Okey, kita buat pula untuk nilai yang kedua. Y adalah 28. Jadi, 28 bahagi T, kita akan dapat 7. Okey, dan seterusnya. Dan bila anak-anak tengok nilai untuk Y sama dengan KT, nilai pemalar dia adalah tetap, iaitu 7. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, 6 ni nilai K dia adalah 7, tetap. Okey, kita akan buat pula untuk ubahan yang kedua, iaitu Y sama dengan KT kuasa N. So, untuk dapat nilai pemalar, K sama dengan Y per T kuasa 2. Okey, sebab apa kita letak kuasa 2? Sebab dalam soalan memang dia dah tulis dah. Dia nak kita tentukan Y tu berubah langsung tak dengan T kuasa 2. So, kita masuk nilai macam biasa. Y 14, T kuasa 2, 2 kuasa 2. So, kita akan dapat 3.5. Dan untuk nilai yang kedua, Y 28. X adalah 4 kuasa 2 dan kita akan dapat 1.75. Okey, kalau anak-anak buat untuk 6 nilai seterusnya, kita dapati nilai pemalar untuk Y sama dengan KT kuasa N tu tidak sama. Okey, pemalar dia tidak sama. Jadi, bila nilai tidak sama, kita boleh katakan untuk persamaan yang pertama, Y adalah berubah secara langsung dengan T sahaja. Kerana nilai K itu adalah pemalar. Tetapi Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana nilai K bukan pemalar.
Okey, faham anak-anak? Okey, untuk contoh ketiga. Ini senang. Sebab apa? Sebab soalan ni dia nak kita lukis graf. Okey. Lukis graf Y melawan X. Dan seterusnya daripada graf, anak-anak kena tentukan Y berubah langsung atau tidak dengan nilai X. Okey, jadi kita plot graf macam biasa. Nilai X 0.4. Tengok cikgu bulatkan. Nilai Y mesti 1.5. Apabila nilai X 0.8, nilai Y mesti 2.0. Dan apabila nilai X 1.2, nilai Y adalah 2.5. Okey, seterusnya bila kita nak lukis graf, kita akan buat graf garis. Dan anak-anak akan dapati apabila X kosong, nilai Y adalah 1.0. Okey, bermaksud graf garis lurus ini tidak melalui asalan. Okey, asalan tu apa? Asalan di sinilah titik kosong kosong. Okey, jadi daripada graf tu, sebab dia tak melalui, garis lurus tidak melalui asalan, jadi kita dapat tahulah Y tidak berubah secara langsung lah dengan X. Okey, untuk contoh yang kedua, kita lukis graf juga. Tapi anak-anak kena ingat, dalam soalan dia bagi X sahaja. Tapi dalam graf kita kena lukis X kuasa 2. Sebab tu kita kena buat jadual baru. Iaitu 2X. Ni X sebenarnya. Okey, so X. Jadi 2 kuasa 2 akan dapat 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Jadi pada jadual baru ni lah kita akan lukis graf. Okey, jadi kita tengok bila X 4, Y 8. Okey, sini titik dia. Bila X kuasa 2, 9. Y adalah 18. Okey, dan seterusnya. Dan untuk bina graf garis lurus, kita akan sambungkan garisan titik-titik tu. Dan kita akan dapati graf garis lurus untuk contoh yang kedua ni akan melalui asalan, iaitu 0, 0. Oleh sebab graf garis lurus melalui asalan, jadi kita dapati Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, faham anak-anak? Okey, jom kita tengok contoh 4. Diberi M sama dengan 0.8 apabila N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N. Jika. Okey, daripada sini kita dah dapat tahu dah. Hubungan dia adalah secara langsung. Sebab apa? Sebab dia kata M sama dengan 0.8 apabila. Okey, so ayat apabila ni kita dah boleh tahu dah. So untuk penyelesaian A, M berubah secara langsung dengan N. Okey, so apa dia punya hubungan M berkadaran dengan N. So dalam bentuk persamaan, M sama dengan KN. Okey, kita akan cari nilai K sebab kita nak ungkapkan sebutan. So K sama dengan M per N. So K sama dengan M 0.8, N 0.125. Anak-anak tekan kalkulator akan dapat nilai K 6.4. So, bila kita dah dapat nilai K, nilai pemalar, kita akan masukkan semula untuk bentuk persamaan. So, persamaan tadi mana anak-anak? Ni, persamaan. Kejap, cikgu. Okey, itu persamaan dia. So, kita tulis semula. M sama dengan KN. Jadi, M sama dengan 6.4 N. Okey, itu untuk jawapan A. Seterusnya, untuk jawapan B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, jadi B, M berkadaran dengan punca kuasa 3N. Jadi, kita akan bentuk dalam bentuk persamaan M sama dengan K punca kuasa 3N. Jadi, untuk dapat nilai K pemalar, kita akan letakkan M bahagi punca kuasa 3N. So, M adalah 0.8
bahagi dengan punca kuasa 3 N adalah 0.125. Jadi kita akan dapat nilai K 1.6. Nilai K ni apa anak-anak? Nilai pemalar. Jadi macam mana kita nak bentuk semula persamaan? M sama dengan K punca kuasa 3N. Jadi kita akan dapat M sama dengan nilai K tadi 1.6 punca kuasa 3N. Okey, selesai. Mudah kan? Okey, seterusnya untuk contoh 5. Pemanjangan spring X cm berubah secara langsung dengan jisim pemberat W. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Okey, daripada sini anak-anak terus kena cari dah X dan W, dan nilai X adalah 3, nilai W adalah 200. Okey, oleh sebab dikata berubah secara langsung, jadi persamaan ia adalah X berkadar dengan W. So, X sama dengan KW. Okey, jadi untuk dapat nilai K pemalar, kita akan buat X per W. So, nilai X dia dah bagi dah 3 cm. Nilai W adalah 200 gram. Nak tekan je kalkulator. Terus dapat jawapan 0.015. Dah dapat nilai pemalar, jangan tinggal macam tu saja jawapan sebab dia nak kita ungkapkan X dalam sebutan W. So, anak-anak kena tulis balik dalam bentuk sebutan. So, sebutan tu apa? Ni, yang awal-awal tadi cikgu dah senaraikan. Jadi, kita tulis jawapan ni sebagai X sama dengan KW. So, X sama dengan nilai K kita dah dapat tadi 0.015 W. Okey, baru selesai lengkap jawapan. Okey, seterusnya kita tengok contoh 6. Okey, contoh 6 sama juga diberi Y berubah secara langsung. Okey, anak-anak tengok secara langsung ni dah kena tahu dah. Persamaan dia akan jadi Y sama dengan KX. Okey, dan dikata jika Y sama dengan 0.14, apabila X 0.5, hitung nilai A Y apabila X sama dengan 5. Okey, sebelum kita nak hitung nilai, kita mesti kena bentuk persamaan, mencari nilai K, pemalar, dan kita bentukkan sebutan. Baru kita boleh ganti masuk nilai. So, step pertama, kita gantikan dulu. Tulis dulu Y berkadar dengan X. So, persamaan akan jadi Y sama dengan KX. K sama dengan Y per X. K sama dengan Y 0.14 dalam soalan ya anak-anak. Dan X 0.2. Okey, jadi anak-anak tekan je kalkulator, akan dapat nilai dia 0.7. Dan belum siap sebutan, kita kena ungkapkan dalam sebutan. Jadi Y sama dengan KX. Y sama dengan 0.7X. Okey, bila kita dah siap sebutan, baru kita boleh selesaikan soalan A. So, Y sama dengan 0.7X. Dia suruh cari nilai Y apabila X 5. Jadi, Y sama dengan, kita akan gantikan nilai X dengan nilai 5. Okey, sampai sini anak-anak tekan je kalkulator, akan dapat 3.5. Siap soalan A. Untuk soalan B, guna persamaan yang sama juga, tapi dia nak kita cari nilai X dan nilai Y telah diberi. Y sama dengan 0.7X. Y 0.875, gantikan ya, sama dengan 0.7X. Jadi untuk dapat nilai X, kita akan tulis 0.875 bahagi 0.7. Dan anak-anak tekan je kalkulator, akan dapat 1.25. Okey, selesai untuk contoh 6. Mudah kan anak-anak?
Okey, anak-anak okey lagi? Kita teruskan ya dengan contoh 7. Okey, untuk contoh 7, dia bagi 2 semi bulatan. Okey. So, soalan dia bagi maklumat, dia bagi L ni berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameter. Okey, jangan hati-hati anak-anak kuasa 2 D tu. So, diberi luas semi bulatan itu ialah 3.08. So 3.08 ni adalah nilai untuk L dan diameter adalah 2.8. Kemudian soalan hitung nilai D apabila L sama dengan 19.25. Okey, kita tak boleh terus jawab soalan sebab anak-anak kena cari dulu nilai K macam biasa. Dah dapat nilai K, anak-anak kena buatkan sebutan. Selepas kita ungkapkan sebutan D tu, baru kita masuk nilai. Okey, so untuk bagi anak-anak tak keliru, kita buat dulu dia punya hubungan. So, jadi apa? L berkadaran dengan D kuasa 2. So, persamaan L sama dengan K D kuasa 2. Jadi, untuk dapat nilai K pemalar, kita akan buat L per D kuasa 2. So, K sama dengan nilai L apa? Nilai L 3.08. Dalam soalan dia dah bagi anak-anak. Tak payah cari dah. Bahagi dengan nilai D. So, D dia bagi 2.8. Tapi anaknya jangan keliru sebab dia nak kuasa 2. So, anak-anak kena kuasa 2 kan. 2.8 tu. Jadi, bila kita tekan je kalkulator, kita akan dapat K sama dengan, okey, cikgu tekan sekarang. Okey, akan dapat 0.39. Okey, kemudian kita akan ungkapkan dalam sebutan. Jadi, L sama dengan KD kuasa 2. So, L sama dengan K 0.39 D kuasa 2. Okey, kemudian baru kita cari jawapan. Okey, kita ambil balik, tulis balik L sama dengan 0.39 D kuasa 2. Untuk dapat nilai D, nilai L dah diberi 19.25. So, untuk dapat 39D kuasa 2. Untuk dapat D kuasa 2, kita akan buat 19.25. Anak-anak bahagi dulu dengan 0.39. So, 19.25 bahagi 0.39, kita akan dapat 49. Okey. So, 49. Kita terus untuk dapat D, kita akan terus tekan punca kuasa 49. So, anak-anak akan dapat jawapan dia 7. Okey, faham anak-anak? Okey, selesai. Okey, contoh terakhir anak-anak. Untuk contoh ni, dia dah bagi tahu tempoh ayunan A saat bagi satu bandul ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2. Ni penting. Punca kuasa 2 P. Panjang. Diberi bahawa satu bandul dan nilai dia adalah 9 dan ayunan dia adalah masa dia adalah 1.2 saat. Okey, sama juga. Bila dapat soalan ubahan ni, langkah pertama memang anak-anak kena bina persamaan dan anak-anak kena cari nilai K. Selepas dapat nilai K, anak-anak kena ungkapkan kembali dalam sebutan dan baru masuk nilai yang dia dah beri untuk dapat nilai yang disuruh cari. Okey. So, untuk soalan ni cikgu buat anak-anak. A kadar dengan punca kuasa P ya. Ni dia tulis dah punca kuasa 2. So, kita akan dapat A sama dengan K punca kuasa P. So, untuk dapat nilai K, kita akan buat A bahagi punca kuasa P. Jadi, kita tengok dalam soalan. Dia dah bagi dah. A tu nilai dia adalah 1.2. Dan untuk ayunan ni, dia dah bagi dah. Dan nilai P bahagi dengan punca kuasa P, nilai P adalah 9. Ni dia kata dah 9.
untuk panjang. Jadi anak-anak tekan je kalkulator, anak-anak akan dapat jawapan 0.4. Okey, selesai dapat 0.4, belum siap, kita kena ungkapkan dalam sebutan. So, jawapan dia adalah A sama dengan 0.4 punca kuasa P. Okey, kemudian baru kita cari nilai apabila dia dah bagi nilai P adalah 25. So, A sama dengan 0.4 punca kuasa 25. Sampai kat sini anak-anak tekan je kalkulator, memang akan dapat jawapan dia 2. 2 apa? 2 saat. Okey, sebab apa saat? Dalam soalan memang dia dah bagi dah 1.2 saat. Okey, selesai. Okey, sebelum cikgu tutup pengajaran hari ini, kita ulang kaji rumusan dulu. Okey, apa yang anak-anak telah belajar? Anak-anak telah belajar macam mana kita nak bina persamaan untuk ubahan secara langsung, ubahan langsung. Okey. So persamaan dia contoh y sama dengan kx. So step pertama bila dia bagi soalan, anak-anak memang ada 3 step saja. Mudah saja. Step yang pertama, anak-anak kena bentuk persamaan, cari nilai k. Dah dapat nilai k, ungkapkan dalam sebutan. Dah dapat ungkap dalam sebutan, baru ganti masuk nilai dan dapat jawapan untuk soalan yang dia bagi. Okey, selamat belajar anak-anak. Semoga pengajaran cikgu membantu anak-anak untuk kelas PDPR. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.